Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Sebelum saya ke topik perbincangan hari ini yang agak ringkas, pastikan anda tonton live saya semalam bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah. Live tersebut agak panjang, 1 jam 50 lebih minit. Kami sengaja membuat live yang panjang ini kerana ada banyak isu terkumpul yang ingin diulas, ingin dibincangkan. Dan isu-isu ini penting, seperti isu Zaid Hamidi lawat penjara Kajang, lawat Najib di penjara Kajang, isu kalimah Allah, isu apa akan terjadi sekiranya MP BN tarik sokongan terhadap Anwar. So ada 5 isu yang menarik yang telah dibincangkan dari sudut perundangan dan juga sudut politik. Jadi pastikan anda tonton dan anda kena rajin cari masa lapang, tonton sampai habis, sebab banyak soalan anda akan terjawab. Cuma pada bahagian permulaan, lebih kurang beberapa saat permulaan ada gangguan audio sebab masalah mic, jadi kemudiannya okey. Jadi anda terus ke bahagian yang okey, lebih kurang 2-3 saat selepas video bermula. Jadi pastikan anda tonton. Itu anda boleh gunakan sebagai rujukan untuk mendapat fakta-fakta dan penjelasan-penjelasan terperinci berhubung dengan perkara-perkara berkaitan perkembangan politik terkini. Baik. Jadi hari ini saya ingin ulas sedikit berhubung perkembangan di persekitaran politik tanah air. Makin rancaklah kita lihat, bukan persiapan untuk PRN, tapi makin rancak bibir Anwar bergerak. Sebab inilah Perdana Menteri pertama di negara kita yang lebih bercakap kurang bekerja. Okay? So saya pun dah berulang kali beritahu Anwar ni cakap memang pandai, cakap tak serupa bikin. Okay? Cakap tak habis, benda yang sama diulang beratus kali. Lawan rasuah, tetapi tidak ada satu apa penjelasan yang diberikan oleh Anwar berhubung dengan dasar kerajaan bagi banyak perkara. Contohnya dasar kerajaan bagi pemulihan ekonomi yang boleh dipaparkan untuk tatapan saya, anda, pelabur, peniaga. Tidak ada. Tidak ada satu dasar yang telah diberitahu berhubung dengan banyak perkara, baik dari sudut agama, dari sudut penggunaan kalimah Allah dan sebagainya. Tidak ada. Cuma cakap apa yang harus dilakukan, apa yang patut dilakukan. Ini semua bicara pembangkang. Kita sebenarnya tidak mahu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan. Kita mahu tahu apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan. So nampaknya Anwar sedang giat menggerakkan mulut dia di sana di sini, siap dengan penipuan, siap dengan fitnah. So saya tak payah nak rungkai lagi lah fitnah apa, penipuan apa, sebab banyak saya dah rungkai sebelum ini. Dan anda boleh lihat betapa cemasnya kerajaan kerana, khususnya PH dengan BN, kerana PRN dah dekat dan mereka telah gagal untuk meyakinkan orang Melayu Islam bahawa mereka sebenarnya boleh memperjuangkan hak orang-orang Melayu Islam, agama, bangsa, negara. Mereka telah gagal. Dan makin lama makin orang meminggirkan PH, makin lama makin orang Melayu meminggirkan UMNO dan sedang beralih ke Perikatan Nasional. Jadi adalah fitnah-fitnah yang kini dalam keadaan terdesak. Mereka pihak-pihak pro PHBN ni cuba menimbulkan suasana cerita dongeng, kononnya Hadi ada masalah dengan Muhyiddin, Tun ada masalah dengan Hadi, Anwar Musa sudah tidak puas hati dengan orang ni, orang tu tidak puas hati dengan orang yang kat sana.
Ya, so bila tidak ada jalan lain, mereka cuba timbulkan persepsi bahawa sebenarnya payung pembangkang ini dah retak. Sebab mereka amat cemas dengan kerelaan Muhyiddin, Mahathir, Hadi, Anwar Musa bekerjasama. Mereka amat cemas dengan benda tu. Kerana bila Melayu Islam bersatu, ianya akan menjadi detik permulaan kepada jatuhnya kerajaan pimpinan PHBN. Okey. So amat sukar jika bangsa majoriti di negara kita bersatu. Ya. So kalau kita lihat PRU 15 pun memang amat nyata PH mengalami defisit sokongan Melayu. Sebab kalau kita bandingkan keputusan PH, ya, selepas hampir 100% orang Cina keluar, kita banding dengan PRU 13, kita nampak prestasi dia menjunam. Jadi bagaimana boleh menjunam sedangkan orang Cina, orang India semuanya keluar? Jadi jawapannya mudah, dia alami defisit sokongan Melayu. Dan Saki-Baki yang dah dengan UMNO, bila lihat Zahid memungkiri janji, dia bersumpah demi Allah dia tidak akan kerjasama dengan DAP dengan Anwar, dia boleh mungkiri janji itu, orang Melayu dah tak percaya. Orang Melayu juga tidak mungkin dapat terima DAP kerana ada dua insiden yang mereka sampai bila-bila tidak boleh terima. Pertama, ada satu event yang dilakukan oleh DAP di mana ramai bekas-bekas ahli yang berkait dengan perjuangan komunis hadir. Kemudian isu bawa balik Abu Jinping dan sebagainya. Dua ni je, mereka sampai kiamat tak boleh terima DAP. So pendek kata, kerajaan dalam keadaan cemas atau PHBN dalam keadaan cemas, baik dari sudut kepimpinannya maupun laskar cyber dan sebagainya, sedang giat memarakkan teori konspirasi, persepsi palsu, ya, untuk mengalihkan perhatian rakyat tanpa menjawab soalan-soalan yang selama ini menjadi tanda tanya di kalangan rakyat, khususnya Melayu Islam, iaitu bagaimana PH nak jelaskan, ya, lantikan Zahid Hamidi sebagai TPM, ya, bagaimana PH nak jelaskan kegagalan untuk mengambil tindakan terhadap Zahid dalam skandal LCS, bagaimana PH nak jelaskan tumpuan terhadap fitnah, tindakan-tindakan terhadap pemimpin pembangkang yang tidak ada bukti hitam putihnya nyata, tetapi babak Zahid ada hitam putih, tidak ada tindakan. Bagaimana PHBN nak jelaskan kegagalan mereka menunaikan janji untuk mengawal kos sara hidup, ya, menurunkan harga barangan dan sebagainya. Jadi isu-isu ni dekat di hati orang Melayu Islam dan isu-isu ni semestinya akan menjadi tumpuan pada PRN. Dan saya rasa sudah sampai tahap di mana orang Melayu Islam dah mula sedar kalau mereka ni masa PRU 15 boleh menabur pelbagai janji kosong, kemudian mereka secara terbuka tidak ingin menunaikan janji-janji mereka, masakan kita boleh percaya jika janji-janji baru ditabur? So itulah yang sedang berlaku sekarang lah. Kerajaan sudah nampak benda ni, dan sekarang misi PH bukannya untuk cuba tawan negeri-negeri perikatan. Dia tahu dia tak boleh tawan negeri perikatan. Misi PH adalah untuk cuba halang negeri-negeri yang mereka kawal, iaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, daripada jatuh. Kalau satu je daripada tiga negeri ini jatuh, PH akan terima tamparan kencang. Contohnya, kalau Selangor saja jatuh, PH akan terima tamparan kencang dan akan bermula keretakan di peringkat akar umbi dalam DAP dan sebagainya, yang akan bertanya kepada DAP mengapa kita masih bersama Zahid Hamidi dan UMNO. Begitu juga bila UMNO dia hilang lebih daripada separuh kerusi yang dia ada, akan mulalah akar umbi secara meluas akan minta Zahid letak jawatan, akan tanya mengapa kerjasama dengan DAP. Jadi ini sudah jadi titik permulaan kepada kehancuran PHBN. So, sebab itulah mereka tabur fitnah. Siap dengan semalam ada laporan media mengatakan rumah Hamzah Zainuddin digeladah, diserbu oleh LHDN, ya, dan media-media memetik sumber yang tidak dinamakan. Tetapi hari ini Hamzah
pertikai. Dia kata sejak bila rumah dia diserbu, guna istilah serbu tu. Jadi siapakah sumber yang memberi maklumat palsu ni? Bagaimanakah media boleh memetik sumber ni sampai Perdana Menteri sendiri boleh memberi komen berdasarkan satu laporan yang bersandar kepada sumber? So saya lihat benda ni macam terancang lah untuk menimbulkan persepsi negatif terhadap pemimpin-pemimpin pembangkang. So dah cemas. Dalam bahasa Inggeris we say desperate people do desperate things. Mereka kurang berfikir, mereka dah cemas, jadi mereka lakukan benda-benda sebab cemas. Dan bila orang lakukan benda sebab cemas dia dan kurang berfikir, lazimnya benda yang dia lakukan itu tidak betul atau tidak bertepatan dengan misi mereka, agenda mereka. So agenda dan misi PH ni nak cuba dapatkan sokongan Melayu. Bila buat benda-benda macam ni, sebenarnya mereka membantu menyatukan Melayu Islam. Ya. So kita dah dekat dengan PRN. Sebenarnya saya tidak ingin buat live ini, tapi saya ditanyalah menjelang PRN apakah kita boleh lihat atau harapkan. Maka saya jawab kita boleh harapkan atau kita boleh expect lah, not harapkan lah. We can expect, ya, kita boleh jangkakan akan bermula politik kotor fitnah, ya, politik kotor dari belah PHBN untuk menabur janji-janji palsu, ya, seperti mana yang mereka lakukan pada PRU 15 untuk cuba mengaburi mata rakyat dengan harapan ada kemungkinan orang Melayu Islam terperdaya dan menyokong mereka, ya, seperti mana berlaku pada PRU 15. Jadi jangan terperdaya, ya. Ingat, ya, jangan terperdaya. Kalau dulu sebelum PRU diberitahu no Anwar, no DAP, ya, bersumpah demi Allah Zahid ni, ya, dia kata no Anwar, no DAP, tak ada tempoh masa, tak ada jangka PRU 15 ke sampai bila-bila, ya. Kalau dia kata no bersatu, itu hanya untuk PRU 15, maknanya lepas PRU 15 can bersatu, tapi DAP dengan Anwar ni sampai bila-bila. Rupa-rupanya Zahid dengan Anwar ada perancangan sebelum PRU 15 dan ini sudah terbongkar, ya, dan Tajuddin sudah mengaku, ya, benda ni berlaku, ya. Kemudian mereka memberitahu macam-macam, ya, akan dilakukan, reformasi akan berlaku, tapi kita dah lihat reformasi. Dan jangan lupa juga Anwar naik sebagai Perdana Menteri bukan sebab dia ada sokongan majoriti pada ketika itu. Dia naik sebab tipu muslihat Zahid yang terdesak untuk jadikan Anwar Perdana Menteri, ya. Dan jika anda terus sokong gabungan PHBN ini, anda sedang menyokong perkara-perkara belik-pelik yang sedang berlaku, yang saya lihat semuanya adalah untuk cuba membebaskan Zahid Hamidi, ya. So fikir-fikirkanlah, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.